ada lara dalam syurga. Nabi Adam bersama Hawa diberitahu agar tidak mendekati sepohon satu bahagian di dalam syurga. Namun apa yang berlaku ialah terus Nabi Adam terkeluar daripada kampung halaman itu menuju ke dunia. Dunia ini seperti penjara, tetapi ianya seperti syurga bagi orang-orang yang kufur pada Yang Esa. Terus kita mencari hidayah, bersama hidayah agar hidup ini kembali jua bertemu Yang Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bertemu dalam My Quran Time pada hari ini, baca faham amal untuk kita mengulang kaji bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang berbahagia dengan ada ayah, ada ibu di tepi, ataupun bagi sebahagian tuan-tuan mungkin sudah pun berada di pejabat meneruskan usaha masing-masing untuk meneruskan amal usaha yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita mengulang kaji dan kita akan melihat kepada halaman 140 ya sehingga halaman 144 yang memberikan pencerahan kepada kita, yang akan terus memberikan panduan bagaimana kita beriman kepada Yang Esa. Dan dalam kehidupan yang ada kepayahan ini, kita tahu bahawa panduan inilah yang kita ingin sama-sama tatapi. Dan istimewa pada hari ini kita berada bukan saya seorang tetapi bersama dengan individu yang menjadi tetamu istimewa pada hari ini. Tuan-tuan mungkin kenal, selama ini pernah dengar suaranya di kaca TV ataupun di online. Diperkenalkan kepada tuan-tuan bermula daripada W. Daripada W ya. Dan lepas itu ada A, kemudian ada N. Wan, siapa Wan? Ya. Wan Aminuddin, Wan Ismail ataupun Aming Spring. Dia selamat datang. Ya. Terima kasih Ustaz. Selamat datang ya ke My Quran Time pagi ini. Cantik sungguh muka Dimah tadi. Masya-Allah, masya-Allah ya. Dan bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Kita ada tetamu istimewa. Betul, kita pada hari ini. Ya, saya yakin bagi tuan-tuan yang berada di rumah yang sejak umur, kalau katakan sekarang ni umur berapa Ustaz? Saya muda lagi. Saya memang Abang Aming antara lirik lagu dia yang saya minat lah. Ya. Di Villa Indah ini. Sikit lah dapatkan yang original. Lepas ni yang original dapatkan ya. Dan hari ini kita bersama dengan Abang Amin Spring kita bukan untuk mendengar sekadar lagu itu, tapi ini kalam ilahi yang amat indah yang kita ingin ulang kaji, dengarkan. Dan sudah tentu kita ingin melihat bagaimana perjalanan pengalaman bersama Al-Quran bersama dengan Aming Spring pada hari ini. Jadi sebelum kita teruskan, mari kita sama memulakan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah masih lagi dengan Ustaz Tarmizi sebelum kita pergi mendengar daripada Abang Aming Spring kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Tamu kita pada hari ini, terima kasih kepada Abang Aming yang sudi berkunjung ke teratak My Quran Time. Subhanallah, di akhir-akhir tahun ini satu azam, dan ini hadiah istimewa pada tuan-tuan yang berada di rumah. Ya, untuk kita sama-sama mengambil semangat. Saya secara peribadi memang sangat-sangat orang kata apa, inspirasilah, terinspirasi dengan Abang Aming Spring dalam bidang ataupun dalam hal Al-Quran. Jadi nanti kita akan kongsikan daripada Abang Aming sekejap lagi. Namun kita nak mula dulu, Abang Aming, yang mula ni saya baca dulu. InsyaAllah. Lepas ni abang je baca. Okey. Boleh, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Al-Fatihah daripada Ustaz Tarmizi Abdul Rahman untuk kita sama-sama memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa, pada setiap hari, 17 kali sehari kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama dengan an'amta alaihim, orang-orang yang diberikan nikmat di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan juga orang-orang soleh. Dan para nabi itu ada banyak sifatnya, ada yang bersama dengan pemerintah, ada yang daripada orang yang penting menjadi orang yang habis sakit dan hancur hartanya seperti Nabi Ayub, ada yang nabi daripada bawah pergi ke atas seperti Nabi Yusuf, ya, dalam perjalanan dari bawah ke atas itu bersama keluarga, adik-beradik yang tak puas hati dimasukkan ke dalam telaga, dimasukkan ke dalam istana ataupun tempat yang mulia, tapi rupanya digoda, dimasukkan ke dalam penjara, tetapi akhirnya Allah menetapkan sesuatu yang lebih baik kerana apabila bersama dengan wahyu, bersama hidayah, maka sudah pasti ianya akan membawa kita bersama an'amta alaihim. Jadi ini adalah apa yang kita baca pada setiap hari, dan pada hari ini kita nak mengulang kaji pada halaman 140. Kita ingin mendengar bacaan, tuan-tuan baca bersama, adik-adik yang berada di rumah boleh buka muka surat 140 ayat 95 96. Kali ini bukan Ustaz Tarmizi lagi, tetapi bersama dengan Aming. Ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy Dzalikumullahu fa'anna tu'fakun Falikul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا الله ذلك تقدير العزيز العليم. Masya-Allah, Allah, masya-Allah. Sadaqallahul azim. Terima kasih diucapkan pada Aming Spring membacakan ayat 95 daripada surah Al-An'am. Kali ini Ustaz ya, yang membaca Al-Quran tidak semestinya ustaz, ya. Tidak semestinya mestilah yang belajar di Morocco, ya. Tetapi sesiapa sahaja boleh membaca Al-Quran, dan Al-Quran ini adalah milik semua orang. Ya. Allah menyatakan sesungguhnya Allah yang menumbuhkan butir padi-padi dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Itu adalah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Allah mengingatkan kepada kita tentang al-habbi wan nawa, ya, seperti jagung ada butir-butir yang seperti padi, ya, dan nawa ini adalah biji benih daripada kurma, buah-buahan seperti mangga, semuanya ada biji benih. Dan dua-dua itu dipecahkan ataupun dibukakan, dibelah oleh Allah. Faliqul habbi wan nawa. Terjemahan tuan-tuan akan melihat menumbuhkan, tetapi cara ia ditumbuhkan itu dengan proses faliq, iaitu dipecahkan ataupun dibelah, dan itulah juga yang berlaku pada waktu subuh. Bila subuh dibelah, maka terpancarlah cahaya fajar yang disampaikan pada ayat 96. Allah memperkenalkan perkara ini kalau katakan pada ayat 95 itu yukhrijul hayya minal mait. Allah mengeluarkan daripada yang hidup itu mati, Allah mengeluarkan daripada yang mati itu hidup. Daripada buah kelapa yang mati itu
akhirnya kita rasa macam dia dah tua dan mati, tiba-tiba tumbuh tunas dan akhirnya membina satu pohon yang makin lama makin membesar, hidup, dan yang hidup itu mengeluarkan buah yang mati selepas itu. Itu perkara yang selalu kita lihat di luar sana. Sebenarnya Allah nak beritahu kepada kita bahawa kita dulu adalah mati, kemudian kita hidup sekarang, dan kemudian kita akan mati dan kita akan bertemu kembali kepada Allah. Tapi ada ramai yang tu'fakun pada ayat 95, tidak memerhati kelapa, kepada kurma, kepada mangga, kepada durian musangking yang dia makan. Dia makan sahaja, Aming, ya. Dia makan tapi dia tak kaitkan dengan bagaimana Allah sedang memberitahu kalau kamu makan dapat manfaat daripada buah-buahan tersebut, sebenarnya kamu juga perlu memberi manfaat kepada dunia. Jadi mungkin di sini awal ni nak bertanya pada Abang Aming Spring kita. Bila saya bertemu Abang Aming dulu suatu masa dahulu di Keluang. Oh, subhanallah. Ya, di penjara Keluang. Ya. Dan kemudian sekarang ini Abang Aming sudah berada di sini, dan pada waktu itu bila mendengar suara Abang Aming membaca, dulu saya dengar lagu Abang Aming. Kan. Saya dengar tapi Ustaz pernah rock. Ya, zaman dulu tak apa, jangan baca sama. Okey. Tapi bila dengar Abang Aming baca Al-Quran di penjara Keluang tu, rasa saya kata kalau boleh satu hari nanti saya nak jemput Abang Aming untuk saya bersama Allah. Untuk saya tadabbur juga waktu itu dan rupa-rupanya rezekinya pada hari ini. Jadi mungkin Abang Aming boleh cerita sikit bagaimana bersama Al-Quran dalam hidup ini dan apakah makna Al-Quran sampai tahap ini. Silakan Abang Aming. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Masa tu saya jumpa Ustaz, saya tak sangka Ustaz pun popular. Saya tak popular. Saya ingat saya seorang je popular. Rupanya Ustaz lagi popular. Allah. Dan alhamdulillah Ustaz, dia sebenarnya Al-Quran, ketika saya menjalani tahanan di penjara Keluang, Al-Quran adalah sahabat karib saya lah. Subhanallah. Sebab masa tu kita dibelenggu dengan kesunyian, kita dibelenggu dengan kepayahan, kerinduan pada keluarga, dan juga kedaifan dengan kehidupan kita dalam penjara tu, dengan susah payahnya, dengan panasnya, dengan nyamuk banyaknya, dengan kekurangan makanan, kekurangan pakaian, kekurangan kebersihan. Jadi sebagai satu jalan untuk mencari satu solution lah, bagaimana kita nak menghadapi dengan benda tu, kita jadikan Al-Quran ini sebagai peneman lah. Dan ternyata Al-Quran banyak menolong saya lah untuk melalui perjalanan-perjalanan kehidupan saya dalam penjara, sebab saya menjalani hukuman penjara satu jangka masa yang agak panjang. Di mana saya keseluruhannya saya ditahan dalam penjara selama 6 tahun. Dan kalau diikutkan hukuman sebenar adalah 8 tahun. Tetapi memandangkan saya mengikuti program-program penjara itu dengan baik, dan boleh dikatakan saya pun dah berkelakuan baik semasa dalam penjara, dikurangkan hukuman sebanyak 2 tahun. Dan rasanya dikurangkan hukuman kerana 2 tahun itu pun kerana Al-Quran. Sebab apabila kita selalu berhadapan dengan Al-Quran, jadi mereka yang tengok kita selalu membaca Al-Quran ni mungkin dia rasa macam sejuk hati kan. Pegawai-pegawai penjara pun tengok, Aming ni dah berubah, bagus, hari-hari duduk pegang Al-Quran. Jadi saya tak langsung, Al-Quran tu dah menolong saya di situ. Dan ternyata Al-Quran ini adalah satu sahabat, bukan kata hanya di akhirat. Dan saya telah merasa kebuktian dia itu apabila saya duduk dalam penjara, di dalam kesunyian, di dalam kerinduan, di dalam kelaparan, di dalam kemiskinan, dan ternyata Al-Quran ini dapat menghiburkan hati saya lah. Di mana setiap hari apabila saya teringat dengan family, teringat dengan anak-anak, saya buka Al-Quran, tenang hati saya. Dan ketika saya menghadapi kelaparan, kekurangan makanan, rasanya apa benda yang kita rasa nak makan tu tak ada. Macam semalam kita dapat makan burger, tak ada dalam penjara kan. Jadi saya bila teringatkan benda-benda yang saya rasa inginkan, saya buka Al-Quran, dan ternyata Al-Quran itu dapat mengalihkan pemikiran kita kepada benda-benda yang kita, insya-Allah, subhanallah, kita pemikiran kita pada benda-benda yang kita hadapi dengan kesusahan tu. Dan ternyata Al-Quran ini sedikit sebanyak memberi rezeki yang baik untuk saya dalam penjara, subhanallah, memberi kehidupan yang baik untuk keluarga saya di luar, dan memberi satu pandangan yang pada asalnya kalau dibentangkan dalam surat khabar ketika mula-mula saya ditangkap, dia kata Aming Spring tarik dadah lah, Aming Spring kaki dadah. Ternyata apabila saya mendekat dengan Al-Quran, ternyata selepas itu keluar cerita-cerita yang cantik dan cerita-cerita yang menarik saja, sehingga kan kemuliaan Al-Quran ini telah meletakkan saya bersama dengan Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Tamim. Kalau dulu di kiri kanan saya hanyalah kumpulan-kumpulan gangsterism
Kan? Dengan tattoo-tattoo yang besar, dengan muka-muka yang garang, dan sekarang ternyata dengan mereka-mereka yang soleh, insya-Allah. Amin. Itulah di antara kelebihan. Terima kasih diucapkan pada Abang Amin sebagai satu inspirasi untuk kita bersama, tuan-tuan ya. Bila Allah menyatakan sebentar tadi, Allah ini faliqul habbi wan nawa dan juga faliqul isbah, Allah membelah kepada fajar itu. Sebenarnya saya yakin Abang Amin dapat inspirasi ataupun bersama Al-Quran ini salah satunya kerana adanya subuh yang dihargai ketika dalam penjara tersebut ya. Saya yakin bila dengar cerita jadual di dalam penjara tersebut, salah satunya waktu subuh itu untuk bangun, untuk solat. Rupa-rupanya ini adalah satu anugerah yang besar daripada Allah SWT, dan Allah kata ini malam sebagai tempat istirahat ya. Ada orang tidur sepanjang malam untuk berehat. Tapi ada orang yang mengambil malam itu rehat, tidur okey, tapi dia juga membaca Al-Quran kerana persediaan untuk hari esoknya. Wasyamsa wal qamara husbana, matahari dan bulan itu Allah ada perkiraan yang tertentu, itu untuk masa, kita mengira masa, tapi waktu siang itu juga adalah untuk berusaha. Kalau di luar penjara cari nafkah, tapi kalau dalam penjara aktiviti Abang Amin dulu Ya, memang seawal jam 5 pagi kita terpaksa bangun lah. Bangun untuk siap sedia sembahyang subuh berjemaah, dan lepas itu ada tazkirah. Kemudian pukul 9 hingga pukul 11 pagi ada kawat untuk exercise, dan pukul 12 tengah hari biasanya kita makan. Sebab makan kita selalunya akan solat berjemaah. Dan tazkirah akan disambung lagi selepas pada Zuhur sehingga Asar. InsyaAllah. Jadi matahari amat penting dalam kehidupan di penjara tersebut. Pasal apa? Pasal bila matahari jatuh ke barat, ke timur maksudnya waktu Zuhur masuk, kemudian kalau satu kayu tu sama panjang dah terlebih sikit, itu maksudnya waktu Asar. Sebenarnya bila kita melihat kepada matahari, ia bukan sekadar untuk melakukan proses fotosintesis, itu semua dapat. Chong dapat, gangster dapat, tak gangster pun dapat matahari yang sama. Tetapi bagi orang yang beriman ya, bila melihat dengan cahaya tauhid, asyamsu itu adalah waktu solat ya. Dan juga kalau kita tengok wal qamar itu adalah bulan untuk menentukan bulan puasa, tentukan bulan untuk bayar zakat, dan juga bulan untuk haji. Jadi cara melihat bintang dan bulan ini ataupun bulan matahari dan bulan ini berbeza sedikit, bukan berbeza sedikit, banyak tu. Pasal kalau cakap tentang wasyamsa itu sekadar bercakap tentang masa, bercakap tentang fotosintesis makan. Sebenarnya beruang pun kan dia mengambil manfaat daripada matahari. Bahagian makan dan juga masanya kan, masa untuk keluar cari makan, lepas tu makan, lepas tu tidur. Tetapi yang lebih daripada situ, bila Abang Amin berkongsi jadual tadi itu, jadual yang betul-betul menghargai kepada apa yang Allah cakap kat sini, zalika taqdirul azizil alim, ini adalah daripada yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Allah susun perkara itu, masing-masing ada nilai yang penting yang boleh kita jiwai daripada ayat yang kita baca pada hari ini. Jadi kita ingin teruskan dengan halaman 141 ya, dengan satu ayat yang menceritakan tentang Allah membawakan kebesaran-kebesaran Allah ini dalam bentuk pelbagai. Ayat 105. Silakan Abang Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Subhanallah. Ya, itu adalah daripada ayat 105, dan demikianlah kami jelaskan berulang-ulang ayat kami agar orang musyrik mengatakan engkau telah mempelajari ayat-ayat itu daripada ahlul kitab, dan agar kami jelaskan al-Quran itu kepada orang yang mengetahui. Jadi belajar al-Quran, satu, Allah membawakan ayat-ayat Allah ini dalam bentuk pelbagai, nusarrif. Ya, kadang-kadang dengan cara baca daripada kitab tak tersentak, tetapi Allah bawakan ayat Allah ini dalam bentuk yang daripada fenomena alam. Dan mungkin dalam kisah Abang Amin sendiri, Allah bawakan Quran ini sejak bila Abang Amin membaca Al-Quran? Sebenarnya saya ni kalau nak dikira baru saja belajar Al-Quran. Saya belajar Al-Quran. Ya, ada penonton tanya, bolehlah baca lancar, adakah mula-mula tu dah? Ya, saya belajar Al-Quran ketika umur saya 42 tahun sebenarnya. Masya-Allah, 42 tahun hidup
baru saya belajar Al-Quran. Subhanallah. Dan ketika kanak-kanak memang adalah ibu bapa kita suruh belajar kan. Tapi kita tak belajar secara bersungguh-sungguh lah. Kita tak belajar sepenuhnya. Di mana kalau disuruh pergi rumah Tok Guru tu tak sampai Ustaz. Tak sampai rumah Tok Guru. Serat jalannya kita menyorok lah. Menyorok kat semak-semak kan. Yang pergi tu pergilah. Yang tak pergi ni menyorok. Adalah 2-3 orang rakan-rakan seangkatan ni. Tapi apabila dia orang balik daripada rumah Tok Guru tu, kita ikut balik ke belakang. Itu dia punya rahsianya. Rahsia 42 tahun. Selama 42 tahun saya buat kerja macam tu. Allah. Perkara itu yang kita nak tahu selepas ini, iaitu apa yang berlaku selepas umur 42 tahun itu, memberi inspirasi pada tuan-tuan yang berada di rumah. Kalau ada yang kata bahawa saya tak lancar, tapi macam mana saya nak jadi selancar Aming dan lepas ini nak terus maju ke depan. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Itu sedutan sedikit daripada antara salah satu lagu yang dicipta oleh Abang Aming ketika dalam penjara. Ada lagu selawat, Abang Ya, betul. tapi ada lain sikit lah lirik tadi tu. Nak dengar sikit, nak dengar sikit Abang. Okey, yang selawat tu. Yang selawat Ada lagu yang nasyid yang selawat dengan ada. Saya dengar lagu Ustaz tadi lupa. Okey, tak apa. Nanti kalau Yang nanti Ustaz tu lagi sedap lah. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, kita masih lagi dalam sesi ulang kaji My Quran Time dan tetamu istimewa kita hari ini Abang Aming. Apa khabar semua sahabat-sahabat di kedai Pok Mi? Ustaz Fazrul pernah sampai, Abang Aming pun pernah sampai di depan rumah saya tu di Terengganu tu, kedai Pok Mi. Memang tengah hari pukul 12 tengok Quran Time. Abang Amin dah sampai dah? Dah, Abang Amin dah pernah sampai ke warung ataupun kedai Pak Mi. Bahkan kedai gunting rambut pun Abang Amin dah sampai. InsyaAllah. Masa tu belum ada SOP lagi. Belum ada SOP lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah kita nak sebut Al-Quran. Al-Quran bukan hak milik saya, bukan hak milik Ustaz Tir, bukan hak milik para ustaz, para asatizah. Tidak. Al-Quran for all. Al-Quran untuk semua. Walau berbeza kulit, berbeza bangsa, berbeza keturunan, tetapi semua orang membaca Al-Quran yang sama. Walaupun tidak memahaminya kadang-kadang, tapi tetap dapat baca Al-Quran. Inilah kehebatan kemuliaan Al-Quran. Dan kita nak Abang Amin cerita pada kita, adakah kalau saya dulu Ustaz, masa darjah 4, darjah 5 dah baca Quran, tapi masih lagi orang Terengganu kata kokak-kokak, merangkak-rangkak. Tapi hari ni Abang Amin baca alhamdulillah begitu lancar sekali. Ketika umur 42 tu, adakah terus membaca ataupun mula belajar daripada awal balik atau macam mana? Saya boleh dikatakan ketika umur 42 tu masih buta huruf Al-Quran. Saya tak boleh baca langsung. Alif bata pun tak tahu. Masya-Allah. Masa Alif tu bata pun tak tahu. Saya alif bata sa. Masa itulah guru saya nak meninggal pun. Kan sebab kata Piramli kan. Memang betul. Sampai situ je saya boleh baca sehingga kan saya terpaksa tulis Rumi. Alif A L I F alif, ba b a ba. Masa tu dalam penjara kita kekurangan bahan. Dia tak macam kat luar kita boleh beli, ada yang tafsir, ada. Cuma dalam penjara apa yang ada itu jelah. Dan kebetulan dalam penjara tu dia first model. First model, dia tak ada benda-benda baru, tak ada. Semua benda-benda daripada turun-temurun lagi dah kongsi daripada dulu. Di mana dia mukadam dia tu ada yang color biru, color kuning, oren. Tak ada tanda dengung, tak ada tanda, semua tanda mati je. Kan dia tak ada tanda, tak ada benda kan, huruf tak ada tanda kan, dia tak ada dalam tu. Semua mauna, anna, semua tu. Jadi saya terpaksa tulis Rumi untuk memahamkan saya lebih cepat lagi, dan tanyalah pada mereka-mereka yang tahu. Bila saya dengar orang baca Quran, saya bawa mukadam tu, jumpa dia, menghadap dengan dia. Tuan ajar saya baca, dan kebetulan kita pun ada masa dalam tu, dia pun sudi ajar, dia pun bosan juga. Kurang-kurangnya ada aktiviti kan. Dan saya belajar dengan banduan dah banyak Al-Quran. Dengan banduan.
dan ada setengah-setengah banduan tu mempunyai tatu-tatu yang besar pun boleh baca Al-Quran. Dan boleh dikatakan kalau mereka yang selalu keluar masuk penjara ni boleh dikatakan dalam 70% boleh baca Al-Quran. Subhanallah. Dan daripada situ saya ambil peluang untuk belajar, di mana dalam masa 3 bulan saya rasa saya dah boleh baca Al-Quran daripada Alif Bata tu. Dan boleh dikatakan Al-Quran ataupun Mukadam itu selalu ada di tangan saya. Bila saya ada masalah apa, saya buka Alif, Ba, Ta, Za, Jin, Bas. Kita start daripada awal balik kan. Dan saya belajar Al-Quran di mana pada mulanya saya memang tak tergesa-gesa untuk belajar. Sebab niat saya nak belajar dengan sebetul-betulnya. Di mana pada awalnya saya belajar membetulkan huruf dahulu. Saya tidak terus nak kejar kepada kepandaian untuk khatam Al-Quran, tak. Saya belajar betul, ini betul tak saya tanya kan, ini nipis ke tebal, ini macam mana sebut, ni za pun sama, ni pun za pun sama kan. Apa beza dia dua ni? Dan daripada situ alhamdulillah saya dapat membaca dengan tajwid yang lebih baik lah. Subhanallah. Ya, jadi pada umur 42 di dalam penjara bersama banduan lain untuk mendalami Al-Quran. Itu sebagai satu perkara yang amat itulah Allah menyusun ini Ustaz Tarmizi ya. Betul, Abang Ming. Allah, cara Allah susun tu macam-macam sebenarnya. Betul, ya, dan ini yang kita nampak pada ayat 117 dan 118 pada halaman 142. Memang ayat ini menjelaskan ya betul-betul apa pengalaman yang Abang Aming alami sebentar tadi. Jom kita baca ayat 117, ayat 118, halaman 142. Silakan Abang. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. Masya-Allah. Sadaqallah. Surah Al-Azim ayat yang ke-117, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat daripada jalannya dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka makanlah daripada apa sembelihan haiwan yang ketika disembelih disebut nama Allah jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Jadi ayat 117 ini menarik bila Allah menyatakan tentang Allah mengetahui siapa yang disesatkan, tersesat daripada jalannya, dan siapakah yang benar-benar al-muhtadin ini dalam bentuk kata nama. Maksudnya itu betul-betul solid bahawa orang ini mendapat hidayah. Pasal di dalam kehidupan kita ni kadang-kadang Ustaz ya, ada orang bila ada orang baca Quran, ada orang beragama, tapi ada juga yang masih tersasar. Ya, dalam kehidupan kita, dan tidak ada seorang pun yang betul-betul mendapat hidayah kecuali bila Allah gelarkan dia sebagai al-muhtadin. Itu sebabnya setiap hari kita mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ada benda yang kita mungkin berada di atas jalan yang benar, tapi ada perkara dalam hati kita yang masih lagi tersasar daripada jalan kebenaran, dan Allah yang lebih mengetahui ya. Mungkin kalau katakan Abang Ming dalam pengalaman berada di penjara 6 hingga 8 tahun itu, 6 tahun lah ya, 6 tahun orang cakap oh ini tersasar, orang nampak jelas. Betul. Orang yang tak masuk penjara tak semestinya dia tidak tersasar. Betul. Pasal apa? Kadang-kadang dia lepas juga. Dia lagi lincah lagi dan tak kena tangkap, tetapi rupa-rupanya dia masih lagi tersasar ataupun istilahnya yadillu an sabili. Dan lebih menarik lagi bila Allah menyatakan wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah lebih mengetahui siapa yang betul-betul mendapat hidayah. Orang cakap oh kalau Allah dah tahu buat apa saya nak pergi baca Quran. Betul. Kan? Tapi sebenarnya Allah tahu ini kerana kita tak tahu semua perkara apa yang akan berlaku ke depan. Abang Amin pun tak tahu pada umur 42 tahun boleh pula baca Alif Bata ya, tetapi pada tahun 2020 berada di sini mendengarkan bacaan Al-Quran ini kepada tuan-tuan sekalian. Dan masa tu Ustaz, yang menjadi inspirasi pada saya terbaca satu tafsiran daripada Al-Quran di mana Allah tu dia menceritakan bahawa ada sesuatu benda ni yang kita suka sebenarnya tak baik bagi kita. Ya. Dan ada suatu benda yang kita tak suka sebenarnya baik bagi bagi kita kan. Dan itu saya rasa ketika saya berada di luar saya suka seronok dengan kehidupan disko sana disko sini, hang sana hang sini kan, lampu kolip sana lampu kolip sini. Rupanya benda tu tak baik bagi saya. Dan ketika saya duduk dalam penjara saya tak suka duduk dalam penjara. Rupanya memberi 1000 kebaikan. Masya-Allah.
dan sebenarnya Allah lebih mengetahui apa yang lebih baik pada kita. Allah lebih mengetahui ya siapa yang akan dicerahkan dengan hidayah. Dan tiba-tiba pada ayat 118 macam tiba-tiba Ustaz ya, fakulu mimma dzukirasmullahi alaih, makanlah daripada apa sembelihan haiwan yang ketika disembelih disebut nama Allah jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Salah satu daripada petanda orang yang mendapat hidayah, dijaga makan. Ya, dijaga makan. Dan perkara ini adalah terkesan pada semua orang ya. Saya tak pasti macam mana pengalaman Abang Aming ya, tetapi masing-masing di kalangan kita mungkin halal dari segi tak makan khinzir contohnya kan, tetapi adakah halal dari segi pendapatan yang ada kan. Jadi Allah menyertakan di sini secara ringkasnya, kalau tidak disebut nama Allah, makan bangkai kan. Dan kalau katakan orang yang mendapat hidayah, dia amat sensitif tentang makanannya, dan ini adalah penting bagi orang-orang yang beriman. Bila orang beriman, dia akan nampak sebenarnya makanan ini amat penting. Dan pengalaman Abang Aming dalam penjara tu, bila bercakap tentang aktiviti harian itu, adakah kena paksa ke, ataupun awal-awal paksa lepas tu rela ke, macam mana tentang bila membaca Al-Quran ini mencari hidayah? Dia sebenarnya dia paksa rela lah. Paksa rela. Dalam paksa tu kita ada kerelaan lah, sebab kita pun tak ada buat apa kan. Tapi pada awalnya memang paksa lah, satu perkara yang wajib di mana tertakluk di dalam protokol penjara, dan kalau kita tak buat sebenarnya kena denda. Kena denda. Di mana kita akan dijemur panas. Kadang-kadang tak dibagi makan, bagi makan lambat. Ada juga yang paling teruk diletakkan dalam satu bilik yang gelap, Ustaz. Itu yang paling kita takut. Dan yang paling banduan paling takut sekali hukuman dia apabila ditambahkan hukuman. Pun boleh juga. Dia kira macam satu akta ingkar perintah. Jadi daripada 8 tahun boleh jadi 8 tahun 2 bulan. Jadi itu yang lagi kita takut. Dan pada mulanya memang kita rasa macam terpaksa lah. Tapi apabila kita dah mendalami, kita jadi rasa seronok. Rupanya hobi ni ada macam-macam. Kalau dahulu kita fikir hobi ni hanya tertumpu pada satu benda aja kan. Kalau penaga darah, hobi dia isap dadah ya kan. Dia ingat itu je. Rupanya dalam dunia ni ada pelbagai yang kita boleh buat, dan kebanyakannya benda yang baik pun sebenarnya satu benda yang boleh menghiburkan kita. Masya-Allah. Apa nama ni? Saya pernah kata silap mendengar perkongsian juga daripada Abang Aming. Bila dah mula bersama dengan Al-Quran ni, kalau boleh kita gunakan jadi istilah macam gila. Terlalu, maksudnya pantang dengar orang baca Quran. Mesti nak pergi kata betul. Dan saya difahamkan kata saya pernah dengar bacaan Abang Aming dalam bentuk taranum, mujawad. Maksudnya adakah itu belajar bila tu? Dia sebenarnya dalam penjara ni ada berbagai golongan. Bukan kata semua penjenayah sajalah. Ada orang yang tak salah pun ada juga yang kerana bersubahat dan sebagainya, dan juga terdapat juga orang-orang yang alim sebenarnya dalam penjara ni. Dan kebetulan bila ada orang alim masuk, seperti imam masjid pun ada juga masuk, kan, ustaz qori pun ada juga masuk, kan. Pengacara pun ada juga. Dan pensyarah universiti pun ada, doktor, ada lawyer, ada berbagai golongan. Dia macam dunia dekat luar juga. Dan setiap kali apabila saya mendengar banduan-banduan yang baru masuk ni, kadang-kadang bila dia baru masuk ni, dia agak macam nak insaf sikit lah, kan? Macam ada keinsafan sikit. Di situlah kita boleh dengar dia akan membaca Al-Quran, ataupun kita boleh tengok dia semayang tak berhenti, ataupun kita tengok dia buat sesuatu benda yang agak baik lah. Dan selalunya saya tumpukan pada mereka yang boleh baca Al-Quran lah. Di mana dalam satu blok tu dia ada lebih kurang dalam 200 bilik lah, yang kecil-kecil, bilik penjara kan. Dan kita bilik agak berbeza lah. Dan hanya kebenaran keluar tu apabila kita dibenarkan lah, bergantung kepada situasi semasa. Kalau mood pegawai penjara tu baik, dia bagilah kita keluar. Dan setiap kali ada banduan masuk, saya keperhatian ada tak orang boleh baca Quran. Dan kebetulan masa saya tu ditakdirkan Allah lah. Ini mungkin saya selalu berdoa dengan Allah, ya Allah, aku ni tak pandai baca Quran. Kebetulan aku ada di sini, berilah peluang sebelum aku keluar, bagi aku pandai betul-betul belajar Al-Quran. Aku nak pandai tajwid, aku nak pandai baca, aku nak sedap baca. Aku takut besok kau tanya, Allah akan tanya, Aming, kau pandai menyanyi, kau pandai tak baca Quran? Saya takut benda tanya betul. Jadi bagilah kepandaian saya baca Quran. Kebetulan masa tu mungkin Allah ni dengar doa saya, banyak orang-orang yang mahir Al-Quran masuk menjaga dengan saya masa tu. Sehingga kan sampai satu tahap, seorang imam masjid ni, dia
hafal 30 juzuk. Subhanallah. 30 juzuk. Kalau kita belajar Al-Quran dengan dia tak payah tengok Al-Quran, dia tahu kita baca kat mana. Masya-Allah. Kat sini ada dengung, kat situ huruf nipis kan, kat situ kau kena berhenti. Kat sini kau tak boleh sambung. Dia tak payah dengar, dia macam baring ya kan. Dan di situ masa tu saya minta maaf dengan dia, Ustaz. Imam, saya panggil dia Imam lah. Mam, maafkanlah saya kalau saya rasa awak masuk penjara ni sebab saya lah. Saya boleh cakap macam tu. Kerana hari-hari saya berdoa, ya Allah bagilah kau pandai baca Quran, bagi pandai baca Quran. Dia masukkan imam tu dalam dalam penjara. Dan imam tu ada buat jenayah lah. Dia bukan masuk untuk mengajar Quran. Dia duduk sekali dengan saya. Kebetulan bayangkan dalam beratus-ratus bilik tu dia boleh masuk bilik saya. Masya-Allah. Dan saya nampak itu adalah satu perjalanan yang Allah bagi untuk saya. Dan dia pun mengalami ataupun dia pun menjalani hukuman yang agak lama. Jadi sempat dia belajar Al-Quran dan kebetulan pula dia keluar dulu. Baru saya keluar, maknanya dia dah habis settle bahagian dia, dah hajar semua saya dah dapat, dia keluar. Seolah-olah macam tu saya tengok perjalanan dia. Sehingga sekarang saya masih lagi, kalau dia WhatsApp saya, masih lagi saya minta maaf. Minta maaf lah kalau kerana doa saya ini menyebabkan. Dan itu ya banyak. Apabila saya berdoa, ya Allah ajarlah aku taranum masuk Kori, Ustaz. Allah. Kori boleh masuk dalam penjara. Pun sama juga perjalanan dia. Boleh masuk dalam bilik saya. Boleh ajar saya apa pagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tengok Kori ni. Ini Allah hantar ni. Saya belajar. Sehingga saya dapat 7 taranum, Ustaz. Masya-Allah. Subhanallah. Daripada Bayati, pergi Soba, pergi Hijaz, pergi Nahwan, pergi Sikah, Jiharakah. Subhanallah. Jadi semua dapat. Semua dapat. Jadi maksudnya mesej kepada pegawai penjara, warden yang ada, letak TV dekat bilik-bilik tu, minta mereka doa banyak-banyak untuk belajar Al-Quran. Kita tak tahu siapa yang dihantar kan, seperti mana ceritanya. Susunan Allah, susunan Allah yang sebenarnya pada ayat yang ke-122 Allah menyatakan, dan adakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami berikannya cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang ramai sama dengan orang yang berada dalam kegelapan. Ayat 122, sehingga ia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang kafir terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi bila dapat cahaya Al-Quran ini, cahaya Islam, ia adalah seperti keluar daripada kegelapan dan boleh berjalan dengan lancar berbanding dengan orang-orang yang ada Quran ataupun ada Islam dibuang ataupun terus tidak nampak cahaya Al-Quran ini, maka dia akan rasa segala perkara selain daripada Al-Quran ini amat indah. Itu yang Allah nyatakan pada ayat 122. Abang Amin tadi berkongsi kehidupan sebelum ini rasa indah, rupa-rupanya ada yang lebih indah lagi, iaitu bersama Al-Quran. Dan malah Al-Quran ini, kalau malam turun Al-Quran, malam itu diangkat sebagai Lailatul Qadar, amat mulia. Quran dibawa oleh para malaikat, satu malaikat Jibril, maka Jibril itu menjadi ketua yang amat mulia. Seorang nabi yang membawa Al-Quran, nabi itulah yang amat mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita, tuan-tuan sekalian, abang Amin kita pada hari ini dengan Al-Quran, Allah tidak pernah mungkir janji untuk terus memuliakan apabila tuan-tuan semua sentiasa istiqamah bersama Al-Quran. Jadi di hujung ini saya mungkin bagi 1 minit kepada abang Amin untuk beri ucapan ataupun galakan kepada ibu ayah ataupun mungkin ada di kalangan yang mungkin pernah tersilap pada masa lampau. Nasihat Al-Quran daripada abang Amin kita, silakan. Terima kasih kepada Ustaz. Dan bagi mereka yang tak belajar Al-Quran, sebenarnya rugilah. Kerana Al-Quran ni adalah kalamullah, kata-kata Allah. Dan rasanya Al-Quran ini bukan hanya beri manfaat pada kita apabila kita mati. Dia manfaat itu kita boleh nampak ketika kita hidup lagi. Masya-Allah. Di mana kalau dibandingkan kehidupan saya dahulu dengan sekarang, memang nampak perbezaan dia. Subhanallah. Bukan perbezaan yang saya rasai, tapi perbezaan pandangan masyarakat pada saya. Subhanallah. Yang kita rasa ni mungkin kadang-kadang kita rasa macam ada keegoan di situ kan. Tapi orang tengok kita. Kalau dulu, Subhanallah, orang selalu tengok dengan sebelah mata kan. Dengan kata-kata yang tak baik untuk kita kan. Tapi sekarang semua terima saya, di mana apabila saya keluar penjara dalam keadaan takut boleh tak masyarakat menerima saya ni, rupanya apabila saya buka pintu penjara tu, ramai peminat-peminat saya dengan wartawan semua sambut saya keluar.
Padahal saya tak mengharapkan benda tu. Apa yang saya lakukan ketika dalam penjara hanya beribadah, membaca Al-Quran, dan kita cuba nak menambahkan pahala kita. Kalau sebelum ni kita banyak buat dosa, dan ketika saya dalam penjara tu saya nak, aku ni dah banyak buat dosa, aku nak banyakkan pahala pula. Dan tak ada niat apa-apa pun. Rupanya Allah bagi kemuliaan, di mana saya keluar disambut dengan meriah, diterima oleh masyarakat, dan sehingga sekarang rezeki saya melimpah-limpah. Dan di mana saja pergi pun sekarang pun makan pun dah free. Oh, masya-Allah. Okey. Okey. Jadi kalau dulu orang suruh saya bayar, kan? Sekarang ni orang pula. Allahu akbar. Sekarang kita jadi segan. Pergi Jadi mana-mana nak inilah pengalaman ya daripada Abang Amin kita, betapa macam mana Al-Quran akan terus memuliakan kita. Ya, ada ujian tetapi kita akan sama-sama ya membawa kita terus mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin kita terus, pimpin Abang Amin bersama dengan isteri, keluarga ya, terus sampai ke syurga. Kita bersama dengan Ustaz Tarmizi untuk kita membacakan doa akhir kita insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini hamba-hambamu yang benar-benar bersahabat dengan kalamu Al-Quran, pagi, petang, siang dan malam membacanya, memahaminya dan diberi kekuatan mengamalkannya. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Perkenankan doa kami ya Allah, perkenankan ya Rahman. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Wan Amiduddin Wan Ismail Aming Spring yang bersama kita pada hari ini, yang diharapkan kita dapat menyebarkan lagi cahaya Al-Quran ini dengan halayak dalam gerakan Al-Quran. Dan sumbangan tuan-tuan, idea tuan-tuan, harapnya kita dapat membanyakkan program-program kepada para juvena, kepada mereka yang pernah berada di penjara, pernah tersilap, kerana yang pentingnya bukan pernah tersilap pada masa lepas, tetapi sejauh mana bersama Al-Quran untuk terus maju ke depan sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu pada jam 5 petang, pada jam 11 malam ulangan, dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Mendoakan tuan-tuan terus, yang lepaslah, tetapi yang ke depan pastikan dengan cahaya Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.